semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada chapter yang ke-10 iaitu Environmental Impact Assessment EIA. Apa EIA? EIA. Bukan. Ini adalah EIA. E stand for Environmental, I Impact, A Assessment. Okay. So, ini yang kita akan belajar pada hari ini berkaitan tentang yang kita akan belajar, okay, iaitu outline, introduction of EIA. Okay, next adalah EIA procedure in Malaysia. Okay, EMP, Environmental Management Plan. Okay, sekejap saya. Alright, next. Seterusnya, okay, EIA ni apa sebenarnya? EIA is a study to identify, predict, maksud kita akan menentukan, kita akan predict, evaluate, kita akan nilaikan menanya, and communicate information about the impact on the environment of the proposed project, and to detail out the mitigation measure prior to project approval and implementation. Contoh kita nak buat satu bangunan, contoh satu bangunan tu kita nak buat hotel. Kita nak buat hotel di tepi pantai. Okey, di tepi pantai kita nak buat hotel yang tinggi 100 tingkat contohnya. Tempat tu tak ada hotel, tapi kita nak buat hotel tiba-tiba. Kita ni kaya kan? Kita nak buat hotel. Jadi, kita kena sebelum kita pergi ke proses untuk kita nak buat hotel tu, kita nak proses pembinaan, kita kena buat satu prosedur dipanggil sebagai Environmental Impact Assessment untuk kita tahu, untuk kita tentukan dan untuk kita fikirkan, forecast, predict, and untuk kita nilaikan adakah sesuai kita nak buat hotel di kawasan tepi pantai tersebut. Macam tu. Sebab dalam report tersebut ada beberapa kriteria yang kita patut kena tahu untuk sekeliling dan berkaitan tentang alam sekitar dan juga sekeliling kawasan tempat tu. So ini adalah kita kena, sebab tu kita kena tahu macam mana kita kena buat EIA. Sebab ini adalah penting, nanti you all dah bekerja nanti mungkin akan kena buat report EIA. Alright. Okay, so boleh lihat kat sini lah. Kalau soalan ditanya, so adik-adik boleh hafal Okey, EIA kat Malaysia ni macam mana? EIA kat Malaysia ni telah dijalankan pada awal lagi 1988. Okey. Developed primarily as an aid to the environmental planning of new development. Maksudnya kita nak buat satu bangunan, sesuatu saja, factory ke kilang ke apa, dia mesti kena ada report EIA untuk approvekan tempat situ selamat dan tidak mengganggu alam sekitar dan sebagainya sekelilingnya. Okey, seterusnya, it is a preventive process. Ya, untuk mengelakkan, dia ada satu proses yang untuk kita mengelakkan apa-apa masalah berlaku pada kemudian hari. Seterusnya, seeks to avoid costly mistake in project planning. Dan bila kita buat EIA ni juga, dia akan untuk mengelakkan daripada kita berlakunya proses berlakunya masalah kos. Contohnya kan, mungkin tempat tu tak sesuai sebenarnya nak buat 100 tingkat, cukuplah sekadar 2 tingkat sahaja. Sebab mungkin tak sesuai tanahnya, mungkin tak sesuai tempatnya, mungkin berlaku bila kat tepi pantai ni akan kuat angin, ia tidak sesuai dan sebagainya. So ini adalah kita nak mengurangkan kos berlakunya project planning. Untuk project planning, mungkin tempat tu adalah tempat yang selalu gempa bumi, tidak sesuai untuk kita buat bangunan yang tinggi-tinggi. So kena buat bangunan yang rendah-rendah aja kita. So ini adalah penting untuk kita tahu semuanya. Alright, so seterusnya, okey, apakah objektif dalam EIA proses ni? Yang pertama, to assess the overall impact on the environment of development project proposed by the public and private sectors. Okey, seterusnya, dalam untuk EIA ni, dia juga identify key impact to assess the overall impact of the environment. So kita kena tahukah apakah kesan ke alam sekitar bila berlakunya proses development tu. Yang seterusnya, kita kena nilaikan kesan tersebut, adakah ia memberi kesan kepada
kesan kepada projek semasa projek itu dijalankan, dan adakah memberi kesan pembangunan tersebut sekiranya dia telah dibina, macam tu. Okey, seterusnya mitigate impact. Dia akan predictkan residual, apakah kesan bangunan tersebut kepada sekeliling. Mungkin dia ada asap yang sangat kuat ke, mungkin kita buat kilang. Bila kilang dia ada asap dan sebagainya. So, ia memberi kesan yang sangat negatif kepada sekeliling. Okey, seterusnya communicate the impact to stakeholder. Iaitu dia akan adalah salah satu communication impact for stakeholder yang kita secara rasmi untuk membangunkan satu bangunan di situ. Okey, dan dalam masa sama, bila kita dah ada report tersebut, kita boleh monitor untuk supaya developer yang buat bangunan tersebut dia boleh mematuhi yang telah ditetapkan. Alright. Ini adalah pentingnya kenapa kita perlu kita kena buat tahu, dan kita perlu tahu macam mana EIA ni sebenarnya dibuatkan. Dalam Environmental Quality Act 1974 ni, 38 subsidiary environmental regulation. Macam contoh dia lebih kepada agro-based, leachate, air emission from stationary mobile, noise from motor vehicle dan sebagainya. Ini adalah bukunya yang kita boleh beli sendiri di dalam stationery kat kedai buku untuk kita tengok apakah yang telah ditetapkan di dalam akta. Sekejap ya. Okey, seterusnya. Okey, activities subject to EIA ni. Okey, yang pertama adalah agriculture. Adik-adik boleh baca kat sini. So, ini adalah untuk pengetahuan adik-adik. Yang kedua, seterusnya airport. Kalau kita nak buat airport pun kita kena tahu, kita kena buat projek EIA ni juga. Okey. Yang ketiga adalah drainage and irrigation. Macam contoh nak buat saliran, construction dan sebagainya. Okey, next 4, land reclamation. Macam contoh, apa-apa saja contoh kita nak buat, apa-apa saja contoh kat sini, coastal reclamation involved on area of the 50 hectare or more. Sekiranya kita ada berlaku proses reclamation, macam contoh kat tepi coastal ni, mungkin kita ada nak buat jalan raya dan sebagainya. So, ini adalah yang kita kena buat untuk report EIA lah. Okey, projek yang besar-besar contohnya kan. Okey, fisheries, macam contoh construction for fishing harbour. Macam contoh kita nak buat pelantar, tempat yang untuk tempat untuk ambil ikan tu, turun ikan tu kat situ. So situ pun kita kena ada proses untuk kita kena buat EIA juga, kesan kepada alam sekitar. Forestry pun sama juga, kena buat projek, kena buat report EIA. Next adalah housing. Apa-apa saja berkaitan untuk cover area 50 hektar, kita kena buat EIA. So sebab tu sangat penting untuk kita. Industri, apa-apa saja melibatkan chemical, photochemical, non-ferrous, primary cementing dan sebagainya, dia kita kena perlukan untuk report EIA juga. Okay, next, banyak sebenarnya. Okay, infrastructure, jalan raya yang kita nak buat. Okay, ports, macam contoh yang ni, pelabuhan ni, sangat penting. Okay, mining, kalau kita contoh kita ada satu tanah yang sangat besar 250 hektar, kita nak buat tempat yang untuk pengeboman batu-batu kat situ untuk jadi batu kerikil yang kecil untuk kita buat development tu kan. Okay, so ini juga memang kena buat report EIA. Next, petroleum, sangat betul memang kena buat report. Next adalah power generation. Power generation pun sama. Quarries sama macam yang mining tadi. Okay, railways, railway pun sama, dia mesti kena buat report EIA. Saya ada tengok jabatan alam sekitar tadi, mari kita lihat, nanti kita akan tengoklah projek EIA nya. Transportation, LRT dan sebagainya. Resort, recreational development, macam saya cakap tadi, kita nak buat hotel di tepi di tepi pantai. Okay, waste treatment and disposal, ini memang penting lah. Okay, water supply pun sama juga, macam kita nak buat umpangan dan sebagainya, memang perlu kena buat report EIA.
Okey, itu saja yang aktiviti-aktiviti yang kita perlukan untuk buat projek untuk kita buat report EIA ni. Okey, EIA ni adalah Environmental Impact Assessment. Okey, dalam projek ini adalah proses planning, project planning. Okey, dalam untuk report ni apa dia mesti kena ada what might happen, apa yang akan berlaku, what can be done, dan bila kita tahu apa yang akan berlaku, so apa yang solusi yang kita boleh selesaikan daripada masalah tersebut. So, selepas proses ni dah diluluskan dan okey, terus pergi ke seterusnya adalah EMP, Environmental Management Plan, action to be taken. Ni adalah proses construction dan juga berlaku dengan proses implementation. Selepas proses action yang berlaku, barulah bila selesai, dia akan berlaku dengan proses compliance, iaitu environmental audit. Untuk kita tengok adakah developer tersebut mematuhi dan mengikuti apa yang telah diplanningkan di dalam EIA tadi. So, ini adalah synchronize step by step dalam proses pembuatan project planning sampai di project implementation. Okay, so ada EIA, Environmental Impact Assessment. Yang kedua, EMP, Environmental Management Plan, dan juga Environmental Audit Compliance. Okay, next, EIA Process Feasibility. Okay, dalam EIA ni dia ada beberapa yang kita follow lah. Cuba tengok kat sini. Nanti adik-adik boleh baca kat sini. Saya akan go through sikit-sikit. Okay, dalam EIA proses ni dia adalah to understand the project and the issues in EIA study brief. So kita nak tahu projek tersebut adalah memberi kesan atau tidak, dan kita nak tahu apakah yang kita nak buat, apa tindakan kalau kita tahu masalah yang akan berlaku, dan apa tindakan kepada untuk menyelesaikannya. Okey, dan juga seterusnya juga to manage and lead EIA consultant and understand. Sebab proses ni kita akan terus pergi ke EMP, dan seterusnya adalah compliance. Untuk kita tahu, nak tahu sama ada developer tersebut, kita nak monitor developer tersebut mengikuti ataupun tidak yang ada di dalam EIA tersebut lah. Okey, seterusnya juga to build flexibility in project implementation. Contohnya ada apa yang berlaku di dalam dalam tempat-tempat buat pembinaan. Contohnya contoh kalau kita ada nak bina okey, contoh kita nak bina satu tempat. Contoh tadi kita nak bina bangunan 100 tingkat di tepi pantai. Rupanya bila kita tengok, ia tidak sesuai, sangat dekat dengan pantai. Mungkin berlakunya proses kehakisan kepada bangunan tersebut, dan ia memberi kesan juga kepada alam sekitar tersebut, tanah semakin tidak elok ke dan sebagainya. So ini adalah yang kita kena tahu, dan adakah kita kena tahu, dan bila kita, sebab tu kita kena tahu juga flexibility tempat tu. Contohnya kita kata, oh bangunan tersebut sepatutnya kita kena buat resort saja, tak perlu buat hotel yang tinggi. Kalau resort hanya sekadar setingkat ataupun 2 tingkat saja, cukup memadai sahaja. So ini juga kita nak tahu flexibility tempat tersebut, adakah ia sesuai, dan apakah kita nak predict juga apakah solusi yang untuk kita untuk menyelesaikan masalah yang berlaku sepanjang proses development tersebut. Dan supaya juga dalam proses EIA ni juga kita nak supaya milestone projek tersebut tidak delay disebabkan oleh proses-proses, disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul tadi. Sebab itulah kita kena pentingnya EIA ni. Adik-adik boleh baca kat sini juga ya. Okey, seterusnya EIA process monitoring dan juga evaluation. Okey, through evaluation of environmental consideration in the early stage of project life cycle help preempt environmental problem. Kita boleh membantu untuk mengelakkan apa-apa saja masalah, dan kita boleh menyelesaikan juga masalah tersebut. Kalau contoh kita dah tahu benda ni akan berlaku, masalah, kita tahu masalah angin yang kuat sangat kuat di tepi pantai. So kita boleh design bangunan yang rendah-rendah saja, dan kita boleh design bangunan tersebut untuk mana tahu mungkin ada liang-liang ke dan sebagainya. So kita boleh avoidkan environmental problem lah. Okay, next.
Okay, Environmental Management Plan, EMP. EMP ni has to be prepared after EIA report has been approved. Ya, betul. Lepas kita settle EIA, kita kena buat EMP. Okay, EMP will help the project proponent to monitor and implement the recommendation of control measure as stated in EIA report. Memang dia akan membantukan projek dan untuk monitor apa yang ada di dalam EIA report tadi. Okey, dalam form untuk EMP ni, okey, dia ada format dia. Yang pertama adalah introduction, policy, organization chart, environmental needs, monitoring program, significant impact, environmental contingency plan dan juga conclusion. Dalam ni adalah ada yang dalam EMP ni, ini adalah formatnya. Okey, next. Okey, legal requirements for EIA in Malaysia ni. Okey, dalam tadi kan saya ada tunjuk satu buku yang warna kuning tu, silap saya warna kuning ke orange macam tu. Dia adalah yang ni yang kita kena study. Under section 34A Environmental Quality Act 1974. Okey, ni dalam minister ni to prescribe any activities which may have significant environmental impact as prescribed activities. So ini yang telah ditetapkan dan undang-undang yang telah ditetapkan di dalam kerajaan kita lah. Okey. Okey, legal requirement for EIA in Malaysia ni, EIA report mesti kena ada prepare in according with the guideline issued from the DOE. Okey, content and assessment of the impact of the prescribed activity on the environment, dan juga kita boleh mengukurkan apa yang telah kita laksanakan. Okey, penalties and contravenous include okay, a fine not exceed ni kalau kita berlakunya tidak apa yang telah ditetapkan, tidak compliance di dalam yang telah ditetapkan dalam EIA yang telah mereka buat. Okay, a fine not exceeded 100,000 ringgit or imprisonment, ni kena penjara ni for a period not exceeded, tidak lebih 5 tahun dan ataupun kedua-duanya. So sangat tinggi dia punya yang kita kena patuhi lah. So sebab itulah ia sangat berat, dan sebab tu EIA report ni memang akan ditunjukkan kepada orang ramai. Nanti saya akan tunjuk di dalam website Jabatan Alam Sekitar. Okey, sekejap kita pergi ke Jabatan Alam Sekitar sebelum kita tengok video. Okey, adik-adik boleh lihat. Okey, kat sini kalau kita pergi ke Facebook lah. Facebook senang sikit. Jabatan Alam Sekitar, boleh tulis je Jabatan Alam Sekitar. Okey, Jabatan Alam Sekitar, adik-adik tengok kat sini. Okey, kat sini Jabatan Alam Sekitar yesterday, semalam. Okey, dia keluarkan. Okey, cuba tengok saya besarkan sedikit. Okey, Jabatan Alam Sekitar memberitahukan ini adalah untuk EIA, yang mana cadangannya adalah Projek East Coast Rail Link ECRL Section B di Dungun dan juga Mentakap. Realignment at Kuantan Port. Cuba tengok kat sini. Ini. Kalau ada tengok ni kat sini, nanti semua like dan follow Jabatan Alam Sekitar pun Facebook. Okey, kalau tak ada Facebook, daftar Facebook. Okey. Ada tengok kat sini, ada boleh baca kat sini. Environmental Impact Assessment EIA. Untuk siapa orang Dungun, orang Mentakap ni sukalah ni. Okey. Awak kena baca ni. Ni ada volume 1. Okey, ini pada April baru je ni. Okey, so adik-adik boleh tengok kat sini, dia nak buat EIA report ni. Okey, dia aku tunjukkan. Ini adalah third announcement. Mereka akan bina third announcement, mereka akan bina rail monorail ECRL daripada Dungun ke Mentakap. So adik boleh tengok kat sini daripada mana ke mana. Mungkin kena kat rumah adik-adik semua kan. Kita tak tahu orang ni kan. Okey. Okey, so boleh baca kat sini. Okey, ni adalah accept. Boleh buat laporan di sini. Cuba tengok. Okey, ni adalah laluan rail Pantai Timur Dungun, sama juga ni. Boleh baca kat sini. Okey, kita boleh baca ni. Alright. Okey, kat sini. Okey, rikasan projek. Pun ada kat sini. Laporan EIA ECRF fasa 1. Sekarang ni fasa ketiga dah. So, apa-apa saja kat sini dia dah ada terangkan.
dia akan buat cadangan projek ini melibatkan penjajaran di Kuantan Port City 24.2 km di stesen Cerating ke stesen Kuantan Port City KPC yang merupakan sebahagian daripada jajaran ECRL. Maksudnya dia buat sikit-sikit ni, dia tak bukan buat ke semua lagi, sikit-sikit dia buat. So laporan IAA projek telah disediakan untuk pemeriksaan awam di lokasi ni. So kat sini adalah untuk pemberitahuan untuk kepada supaya adik-adik boleh lihat dan baca face to face, go to this pejabat daerah kat Kuantan, Jabatan Alam Sekitar Pahang dan Perpustakaan Jabatan Alam Sekitar. Boleh pergi situ dan baca EIA berkaitan tentang projek ini. Dulu masa saya buat projek sama, ini adalah pemberitahuan dan adik-adik boleh kena tahulah benda ni. So kena tahu juga. Okey, ni sama juga. Ni sama. Okey, sama juga yang ni. Contohnya kita tengok kesel lagi. Ni, kalau you tengok dalam Jabatan Alam Sekitar memang adalah banyak dia buat dia ada buat segala pemberitahuan kepada consumer, pengguna. Kita ni pengguna lah ni. Kalau adik tengok foto saya suka tengok kat dia punya. Okey, ni pemberitahuan timeline. Okey, mobile. Ni semualah. Tapi yang tadi tu yang saya nampak dah sebenarnya banyak lagi sebenarnya. Kalau saya tengok pemberitahuan, untuk adik-adik boleh tengok sendiri di report EIA tu di mana tempat dipaparkan begitu. Okey. So, seterusnya adik-adik boleh tengok video ini. So, nanti adik-adik boleh tengok video ni dan itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. The quality of an EIA depends largely on the proper identification of the environmental and social aspects that may be subject to direct and indirect impacts from the proposed activity or project. A clearly defined project scope is the basis of an adequate EIA. Therefore, identifying the relevant issues and concerns from the beginning is an essential part of the EIA process. If the scope is too narrow, the EIA might overlook significant impacts that are not necessarily obvious but real and possibly negative, or leave out stakeholders who would be affected by an activity or project. If the scope is too broad or unclear, the EIA can become overstretched and overburdened with irrelevant issues, require unnecessary efforts, and distract from the analysis of key issues. With new development projects, there is a risk of generating site-specific impacts, as well as impacts on the surrounding areas. The risks and impacts do not always decrease with an increase in distance from the project site. Some impacts are obvious, while others are not. The scoping phase should take place in the beginning of the EIA process and ideally include the participation of the reviewer. The participation of reviewers in this phase shapes the EIA process, including the scope, purpose, alternatives, area of study, resources, and the type of assessment. Unfortunately, scoping is often done before the reviewers are involved. In many cases, EIA reviewers are left to determine after the fact whether the scoping was done correctly, whether the correct number of topics and scenarios were contemplated, and whether all the information and perspectives were considered. Was there an opportunity to solicit views and comments from all the key stakeholders? Who was involved or consulted in the process of preparing the EIA, and